soalan kuantitatif 1. Jadual berikut menunjukkan maklumat tentang sesuatu ekonomi. Okey, diberi Y pendapatan negara dan C adalah penggunaan. Ingat, ini adalah perbelanjaan penggunaannya. Okey, sekarang anda cuba tengok dekat jadual yang diberikan. Yes, Y kurungan RM juta dan C pun sama, kurungan RM juta. Okey, kita cuba tengok soalan dia dulu. Hitung kecenderungan mengguna sud MPC dan kecenderungan menabung sud MPS apabila pendapatan meningkat daripada 1,400 ke 1,500. Meningkat daripada ke. Bermaksud yang ini adalah Y kosong. Yang ini pula adalah Y1. Okey, sekarang saya nak cari pasal MPC. Jadi sekarang soalan saya, apakah rumus bagi MPC? Perubahan C dengan perubahan Y. Okey, thank you. Okey, apa yang dimaksudkan dengan perubahan C? C1 tolak C0. Okey, yes. Jadi perubahan Y pun samalah, Y1 tolak Y0. Okey, kalau berdasarkan maklumat tadi, memang kita sudah ada Y0 dan Y1. Tetapi kita masih tak ada lagi C0 dengan C1. Okey, sekarang macam mana kita nak tentukan? Cuba tengok. Kalau Y0 sama dengan 1,400, yang ini Y0, jadi C0 anda akan jadi yang ini. 1,115. Okey. Apabila Y1 kita 1,500, okey, yang ini Y1, C1 kita jadi yang ini. 1,190. Jadi sekarang anda gantikan nilai ini ke dalam rumus kita. Okey, lepas tu bahagi tadi Y1 kita 1,500 dan Y0 kita 1,400. Okey, setelah selesaikan, okey, kita tunjuk pengiraan dia. Okey, apakah jawapan yang diperoleh? 75 bagi 100, 0.75. Yes, itulah dia. Okey, jadi ingat ini adalah jawapan untuk MPC. Tak ada RM, tak ada unit ukuran untuk MPC. Hanya biarkan macam itu sahaja. Okey, sekarang dia juga tanya MPS. Jadi sekarang Miss nak tanya, apakah rumus MPS? 1 tolak MPC. Okey, thank you. 1 tolak MPC. Okey, lepas tu kita tahu saya pengiraan dia. 1 tolak 0.75. Okey, apakah jawapan anda? 0.25. Yes, thank you. Ya, itu jawapan bagi MPS. Okey, selain daripada pakai rumus ini, sebenarnya MPS ini dia ada satu rumus lagi. Apakah rumus tersebut? Perubahan S bagi Y ke? Okey, yes, thank you. Perubahan S bahagi perubahan Y. Jadi, kalau perubahan S itu, konsep dia sama dengan yang ini. Cuba tengok. Kalau perubahan C, C1 tolak C0. Perubahan Y, Y1 tolak Y0. Bermaksud kalau perubahan S, anda pun kena cari S1 tolak S0. Okey, juga sama, kita rujuk balik jadual tersebut. Sekarang bermaksud saya nak tentukan S0 dan S1. Tapi dalam jadual ini, tak ada. Dia hanya ada C saja. Bermaksud anda kena terbitkan satu kolom lagi untuk S. Kurungan RM juta. Okey, jadi sekarang saya nak tanya, apakah formula dia kalau saya nak cari S itu? S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B, Y. S sama dengan negatif A tambah 1 tolak B, Y. Ini adalah fungsi S. Tetapi dalam soalan ini, kalau kita guna yang ini, dia adalah kurang sesuai. Okey, tak apa. Y sama dengan C tambah S. Yes, kita akan pakai rumus ini. Di mana kita kata bahawa Y sama dengan C tambah S. Jadi sekarang kalau saya nak cari S,
dia akan sama dengan Y tolak C. Bermaksud sekarang saya guna Y, saya tolak C, saya akan dapat S. Itulah cara saya nak dapat S itu. Okey, sekarang sila beritahu saya S anda sama dengan berapa kalau tingkat pendapatan 1,300. 260. 260, okey. Sambung lagi. 265. 85. 285 ah. Okey, sambung. 310 dengan 335. Okey, adakah jawapannya semua betul ke? Yang lain ada kira tak? Betul ah? Okey, so kalau betul sekarang kita cuba tengok. Kan tadi kata Y kosong itu sebenarnya S kosong. Kalau Y1 itu adalah S1. Okey, bermaksud kita akan guna 310 tolak 285. Okey, perubahan Y sama dengan yang ini. Okey, sekarang 310 tolak 285. Okey, yang ini akan jadi berapa ya? 0.25. Sabarlah, kita tunjuk step by step dulu. Okey. Apa bahagian? 25 bahagi 100. Okey, dan jawapan anda? 0.25. Okey, thank you. Okey, jadi sekarang anda akan dapati bahawa sebenarnya MPS memang ada dua formula yang you belajar. You boleh pakai yang ini sebab ini lagi mudah kan? Tapi bagi sesiapa yang nak pakai ini pun boleh juga. Tapi sila pastikan jawapan yang diperoleh itu akan dapat sama punya. Okey, jadi tak kisahlah mana satu rumus yang anda pakai. Okey, kita sambung lagi soalan yang seterusnya. Okey, MPC, MPS ini sudah ya. Kita sambung dua Roman. Kecenderungan mengguna purata dan kecenderungan menabung purata. APC dan APS pada tingkat pendapatan 1,600 juta. Okey, cuma bisa nak beritahu sebenarnya berkaitan dengan APC dan APS kalau ikut sukatan matrikulasi memang dia tak ada pun dalam sukatan anda lah. Tetapi kalau katakan kadang-kala memang soalan dia juga akan ditanyakan, kita tak dapat jangkakan. Jadi saya rasa ada keperluan lah saya nak terangkan bahagian ini juga kepada anda. Konsep dia lebih kurang sama dengan MPC dengan MPS saja. Cuma kita tukar jadi A. Okey, jadi sekarang soalan saya. Ni dua Roman ya. APC. Apakah rumus bagi APC? Perubahan C bagi perubahan Y. Okey, kalau perubahan C bahagi perubahan Y itu sebenarnya adalah M. M marginal. Kalau marginal itu adalah sud. Okey, tetapi sekarang yang kita tanya itu adalah A. A ialah average. Average itu purata. Jadi rumus dia mesti berlainan punya. Jadi dia bukan perubahan C bahagi perubahan Y. Rumus dia sepatutnya apa? Cuba sekali lagi. C bahagi Y. Yes, good. C bahagi Y. Kalau marginal, dia ada perubahan. Kalau yang average punya, yang perubahan itu cancel je. Dia akan jadi C over Y. Okey. Kalau saya tanya APS. Apakah rumus bagi APS? S bahagi Y. S bahagi Y. Okey, jadi sekarang I nak anda cuba tengok. Okey. Soalan dia sudah kata pada tingkat pendapatan 1,600. Bermaksud Y dekat sini, dia akan jadi 1,600. Ini pun sama, dia akan jadi 1,600. Cuma sekarang anda kena cari C dia berapa. S dia berapa pada tingkat pendapatan Y sama dengan 1,600. Macam mana kita nak cari? Sekali lagi, tengok semula jadual dia. Okey, kan tadi kata Y dia 1,600. Kita fokus yang ini. Cuba tengok C dia 1,265. Jadi kita gantikan sahaja. 1,265. Jadi kalau kita bahagi 1,600, apa kan jawapan dia? 0.79. Okey, good. 0.79.
Okey, bagaimana pula dengan APS? Juga sama, rujuk balik jadual ini, tengok S dia. Tadi kita sudah buat pengiraan kan? 335. Jadi anda pun gantikan 335. So selesaikan. APS anda sama dengan berapa? 0.21. Yes, good. 0.21. Okey, itulah jawapan dia. Sekiranya anda sudah cari APC, apabila anda nak cari APS, anda boleh pakai rumus ini. Dan selain daripada rumus ini, APS juga ada satu rumus lagi. Apakah rumus dia? 1 tolak APC. Yes, good. $1 APC. Okey, jadi sekarang anda boleh nampak konsep ini sebenarnya sama dengan yang ini. Kan tadi kita nak cari MPS sama dengan $1 MPC kan? Cuma M ini anda tukar jadikan dia sebagai A sahaja. Okey, jadi inilah rumus dia. So, anda guna $1 APC 0.79. Dan jawapan anda juga akan dapat 0.21. Anda boleh semak semula. Jawapan dia mesti sama punya. Tak kisah rumus mana satu yang anda pakai. Okey? Boleh ke? Kita teruskan ya. Okey, jadi bahagian A kita telah selesai bincang dah. Okey, sekarang kita akan sambung dengan bahagian B. Bentukkan fungsi penggunaan dan fungsi tabungan. Okey, fungsi penggunaan fungsi tabungan. Tadi kita tengok. Dia bagi yang ini. Yang ini adalah fungsi tabungan. Jadi sekarang soalan ini, dia minta anda bentukkan fungsi penggunaan dan tabungan. Kita akan bentukkan fungsi penggunaan dulu. Apakah fungsi penggunaan? C sama dengan A tambah BY. Okay, good. C sama dengan A tambah BY. Jadi sekarang Miss nak tanya, apa yang dimaksudkan dengan A ini? Apakah nama tu? A, penggunaan autonomi. Yes. Apa yang anda faham dengan penggunaan autonomi? Jelaskan sikit. Penggunaan yang tak dipengaruhi oleh Y. Yes, itulah dia, good. Okay, sebab anda tengok belakangnya memang tak ada Y. Y itu kat belakang. Jadi dia adalah perbelanjaan yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Okay, apa pula B? B ialah apa ya? MPC. Yes, good. Tadi anda sudah cari MPC. MPC kita berapa? 0.75. Okey, jadi sekarang berkaitan dengan apa C dengan Y ini, sebenarnya anda boleh pilih mana-mana satu tingkah pendapatan sahaja untuk dapatkan nilai A ini. Okey, katakan Y yang saya pilih, anda boleh pilih mana-mana satu je. Katakan Y yang Miss pilih, saya nak guna yang ini, 1300. Jadi pada masa itu C saya akan jadi 1040. Jadi saya akan guna dua angka ini dan masukkan ke dalam fungsi penggunaan tersebut. Okey, seperti yang telah diberitahu, C saya kata 1040 sama dengan A. A memang kita nak cari punya. B kita adalah MPC. MPC dia 0.75. Jadi kita pun gantikan 0.75. Dan Y kita tadi Miss pun telah beritahu saya pilih 1300. Sebagai peringatan, anda boleh pilih mana-mana satu sahaja, Y dengan C. Tapi pastikan yang anda pilih itu mestilah pada baris yang sama lah. Bermaksud kalau Y 1400, C kamu 1115. Pakai yang ini. Okey? Okey, lepas tu kita pun selesaikan. Okey, nak cari nilai A itu, kita akan pindah. Yang ini pindah ke depan. Okey, jadi sekarang soalan saya. A anda sama dengan berapa? 65. Yes, good. 65. Jadi, lepas anda cari, anda kena tunjuk fungsi C. C sama dengan, okey, A kita 65 tambah B. B kita ialah MPC, 0.75. Y. Itulah jawapan dia. Pastikan anda ada tulis, ada C, ada Y. Yang lain kita gantikan nilai yang kita telah cari itu.
Jadi itu cara kita nak cari fungsi C. Okey, sekarang kita sambung dengan fungsi S. Tadi memang kita sudah tahu S sama dengan negatif A tambah 1 tolak BY. Okey, sekarang soalan saya. Apa yang dimaksudkan dengan negatif A ini? Makan tabungan. Yes. Apa yang anda faham dengan makan tabungan? Belanja melebihi pendapatan. Yes. Pada masa itu, kita kata perbelanjaan kita adalah lebih daripada pendapatan. Kan tadi kita kata ada penggunaan autonomi. Dia adalah perbelanjaan yang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Bermaksud, kalau anda tak ada pendapatan pun, anda kena buat perbelanjaan. Dan pada masa itu, kita boleh kata bahawa perbelanjaan kita adalah melebihi pendapatan. Jadi macam mana? Anda tetap kena buat perbelanjaan juga untuk teruskan kehidupan harian anda. Jadi anda akan keluarkan wang daripada tabungan anda. Itulah sebab kita panggil dia makan tabung. Jadi kalau katakan sekarang, contoh okay, penggunaan autonomi anda katakan sama dengan RM65 lah katakan. Bermaksud kalau tak ada pendapatan pun, anda tetap kena belanja RM65. Tapi dari mana anda ada duit? Anda tak ada pendapatan. Jadi anda akan keluarkan daripada saving anda. Itulah sebab nanti negatif A ini dia akan terus jadi negatif 65. Sebab itu merupakan duit yang kita keluarkan daripada tabungan kita. Jadi jelas saya kena faham apa maksud negatif A ini. Okey, kemudian kurungan $1 B. B kita adalah MPC. Jadi gantikan yang ini. Jadi sekarang soalan saya. Fungsi S kita sama dengan berapa? S sama dengan negatif 65 tambah 0.25Y. Ya, itulah jawapan dia. Okey, so ini negatif A, tadi A kan? Ini negatif A. Penggunaan autonomi 65, jadi makan tabungan kita adalah negatif 65. Okey, jadi ini MPC, ini MPS. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok bentukan fungsi penggunaan dan tabungan. Selesailah perbincangan untuk soalan B. Okey, sekarang kita akan lakar fungsi penggunaan dan tabungan. Okey, berkaitan dengan lakaran raja ya. Okey, seperti biasa kita akan sediakan paksi Y dan paksi X. Ini soalan C ya. Okey. Untuk yang atas punya, itu adalah berkaitan dengan fungsi penggunaan dan bawah punya, itu adalah berkaitan dengan fungsi tabungan. Okey, jadi saya letak asalan dulu. Sekarang saya nak tanya, paksi Y ini, apa yang kita perlu labelkan? C. Okey. Bagaimana pula dengan paksi S ini? Apa yang perlu dilabelkan? Y. Okey, thank you. Okey, sekarang kita sambung bagi fungsi tabungan pula. Apa yang perlu dilabelkan pada paksi Y dekat sini? S. Okay, good. Paksi X pula? Y. Okay, thank you. Yes. Pastikan anda dapat labelkan paksi ini dengan betul. Okay, step yang seterusnya. Apa yang perlu dibuat? Apakah kilok yang kita kena lakar dulu? Elok Y kot. Yes, bukan kod, memang pun. Oh ya, Okay. Dia mula dari mana? dari kosong. Yes, asalan dari kosong dan pastikan kilok itu adalah 45 degree ya. Okey, kita cuba tengok. Ya, kalau 45 degree ini 90 darjah kan? Kalau 45 itu maksudnya separuh lah. Kalau separuh itu anda boleh nampak sini Y, sini C kan? Jadi kita tulis Y sama dengan C. Okey, ingat walaupun saya tulis Y sama dengan C, dia sebenarnya adalah Y. Okay. Kemudian kita lakar fungsi penggunaan. Yang tadi soalan itu minta kita lakar punya. Okey, fungsi penggunaan itu, anda cuba tengok. Ini kan, C kan, sama dengan 65 tambah 0.75Y. Jadi sekarang, kalau Y ini kita gantikan sifar, C kita 65. Bermaksud, dia akan mula di sini. Kalau Y kita sifar, C kita 65. So, anda agak-agaklah 65 itu mungkin kat sini kot. So, anda pun tulis ini 65. Okey, jadi sediakan fungsi C. Jadi macam ini. Okey.
terlalu panjangnya. Okay, padam sikit. Okey, lepas itu anda pun tulis lah. Fungsi C dia apa? C sama dengan salin balik yang ini saja. 65 tambah 0.75Y. 65 tambah 0.75Y. Itulah dia. Okey, sekarang titik ini. Saya nak tanya, apa yang anda faham dengan titik ini? Keseimbangan. Bukan? Okey, soalan saya dengar, ini adalah Y. Ini adalah C. Jadi titik ini bermaksud apa? Cuba sekali lagi. Y sama dengan C. Yes, good. Y sama dengan C. Okey, sebab ini adalah kilog yang Y kan? Ini adalah kilog yang berkaitan dengan C. Jadi, kalau Y bersilang dengan C, bermaksud Y sama dengan C lah. Okey, sekarang anda buat dotted line, sambung ke bawah. Okey, nilai dekat sini memang anda kena cari punya. Sebab kalau tengok semula tadi, ini memang semua kita tak cari pun. Okey, lagipun ini soalan kuantitatif. Itulah sebab anda kena tunjuk pengiraan dia. Macam mana kita nak tunjuk? Guna balik rumus ini, Y sama dengan C. C kita berapa? Gantikan yang ini. 65 tambah 0.75Y. Dan jangan lupa Y ini maksudnya 1Y lah. Okey, dan selesaikan. 1Y. Ini pindah ke depan. Sama dengan 65. Jadi selesaikan. Sila beritahu saya Y anda jadi berapa? 260. Yes, 260. Okey, dan soalan tadi kan dia ada RM juta kan? So ini sebenarnya RM juta. Okey, jadi sebenarnya anda boleh buat kurungan RM juta, kurungan RM juta, semua pun buat kurungan lah. Okey, jadi masukkan yang ini 260. Okey, itulah cara kita nak tunjukkan. Okey, sambung ya. Soalan dia bukan minta kita lakar fungsi penggunaan. Dia juga minta kita lakar fungsi tabungan. Jadi sila pastikan fungsi penggunaan dan tabungan anda satu kat atas, satu kat bawah ya. Okey, sebab yang ini kita akan panjangkan total line itu dan tulis 260. Okey, kemudian saya nak tanya. Kalau katakan Y sama dengan C, bermaksud semua pendapatan anda telah dibelanjakan. Apakah kesan terhadap tabungan anda? S sama dengan kosong. Yes, S kita sama dengan kosong. Okey, jadi ini sebenarnya merujuk bahawa S sama dengan kosong kalau katakan Y sama dengan C. Okey, jadi kalau S sama dengan kosong, ini S, kosong. Inilah dia. Jadi pastikan nanti titik S anda mesti melalui titik ini. Dan lagi satu, fungsi S kita tengok semula yang ini. Negatif A. Negatif A itu negatif 65 kan? Jadi sini kosong. 65 negatif kan? Dia akan berada di atas ke ataupun berada di bawah? Bawah. Bawah, okey. Jadi tengok agak-agak sini negatif 65. Sila pastikan gap ini dengan gap ini adalah sama punya apabila anda lakar raja. Sebab sini 65 kan? Sini negatif 65. Jadi gap dia mestilah sama. Okey, sekarang tengah adanya dua titik ini dan titik ini. Kita akan sambungkan dan kemudian kita akan terbitkan fungsi S. Okey, cuba tengok ya. Inilah dia. Dan jangan lupa labelkan S sama dengan negatif 65 tambah kita sambung tambah 0.25Y. Dari mana dapat yang ini? Ya, kita masukkan yang ini saja dan masukkan ke dalam raja kita lah. Okey, jadi selesailah lakaran raja kita untuk fungsi C dan juga fungsi S. Okey, jadi setakat ini soalan yang kita telah bincangkan adalah berkenaan dengan pengkiraan MPC, MPS, APC, APS. Kita bentukkan fungsi C dan S serta lakaran bagi fungsi C dan juga fungsi S. Ini lakaran raja lah. Okey. Okey, jadi sekarang Miss akan go through seorang-seorang. Tengok siapa yang ada masalah berkaitan dengan soalan kuantitatif ini. Okey, Kesha. Miss, saya nak tanya. Ya.
untuk lakar raja fungsi penggunaan, kita dah plot 260. C kita tak payah plot ke? Kejap. Kita dah plot 260 yang ini ke? Yang atas tu. Untuk C kosong. C kosong. Pada titik keseimbangan. Okey, saya nak beritahu ini bukan titik keseimbangan. Sebab keseimbangan itu merujuk keseimbangan pendapatan negara. Sedangkan ini kita masih belum masuk keseimbangan negara lagi. Titik ini merujukkan Y sama dengan C sahaja. Okey, Kesha. Soalan kamu? Okey, soalan saya, kita tak perlu ke plot C kosong atas 65 tu? Atas 65. Sini ke? Ya. Tak perlu tulis 260. Okey, tak payah sebab tadi 260 itu anda cuba tengok semula pengiraan anda. 260 itu adalah Y. Jadi anda tengok paksi I sini kan merujuk Y kan? Jadi that's why kita hanya tunjuk 260 dekat sini saja. Okey ke Kesha? Okey Miss, faham. Sekali lagi Miss nak ingatkan, ini bukan titik keseimbangan. Ini adalah satu titik di mana kita kata Y sama dengan C. Keseimbangan yang kita fokuskan adalah keseimbangan pendapatan negara. Itu soalan yang kemudian. Okey, di mana kita akan kaji pasal AEAS dan JW itu baru keseimbangan. Ini Y sama dengan C, bukan keseimbangan pendapatan negara. Okey, jadi selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 1. Okey.